Baik, untuk cerita jam ini kita ingin bersama dengan wartawan Astro Awani Umavati Ramayah pula yang telah beberapa hari membuat liputan untuk dapatkan situasi banjir di Taman Sri Muda Shah Alam yang kalau kita lihat sendiri kejadian banjir itu cukup dahsyat dan turut mengorbankan beberapa nyawa. Dan tadi juga Ketua Polis Negara Tan Sri Akhil Sani Abdullah Sani mengakui berlaku sedikit kelewatan dalam koordinasi antara agensi dalam operasi membantu dan menyelamat mangsa banjir pada hari pertama kejadian di Taman Sri Muda Shah Alam Sabtu lalu. Ini kerana jelasnya ia berkaitan dengan faktor penempatan dan kepadatan penduduk di kawasan banjir yang lebih rendah berbanding di negeri pantai timur. Namun katanya tadi koordinasi semua agensi segera digerakkan sebaik mangsa banjir di Taman Sri Muda mula meningkat. Dan mungkin Umavati sendiri boleh kongsikan bagaimana agaknya gerak kerja daripada agensi dan juga sukarelawan ketika ini di Sri Muda. Umavati. Terima kasih Faris di studio dan kalau Faris nak tahu saya di mana, ini adalah kawasan Seksyen 25. Sebelum saya kembali ke soalan Faris, saya introduce kat mana saya berada di sini. Saya berada di Seksyen 25 dan di belakang saya adalah kawasan antara kawasan yang paling terjejas di mana air melebihi hampir paras gunung, di mana di sini penduduk terpaksa duduk atas kubur untuk keluar daripada kawasan. Ini kawasan hari ini baru kami dapat masuk ke kawasan ini kerana sebelum ini air naik di laluan utama menyebabkan kami kru Astro Awani tidak dapat memasuki kawasan ini semalam, dan hari ini air semakin surut dan kami dapat masuk hari ini, dan pergerakan kenderaan sendiri agak Faris sendiri boleh nampak pergerakan orang ramai di belakang kawasan perumahan yang tempat saya berdiri di sini, dan mereka sudah mula membersihkan kawasan perumahan. Dan berbalik kepada soalan Faris sebentar tadi, bagaimana dengan koordinasi antara agensi, dan saya boleh lihat hari ini keempat-empat agensi kerajaan hari ini boleh duduk satu tempat untuk memberi sidang akhbar hari ini, di mana pada awalnya sidang akhbar dilakukan oleh Ketua Polis Negara dan diikuti oleh ATM Angkatan Tentera Malaysia dan juga Bombas lepas itu, dan sebentar tadi saja sidang akhbar daripada NAGMA. Dan saya melihat bukan saja daripada agensi kerajaan sendiri, malah kerjasama daripada NGO, sukarelawan dan orang ramai juga dapat dilihat, di mana bukan saja makanan, dari segi pakaian dan bantuan-bantuan lain, malah bantuan-bantuan perubatan juga saya dapat tengok selain daripada booth KKM sendiri. Dan saya ada melihat sukarelawan pasukan pegawai perubatan swasta yang turut mendirikan sebuah booth di sana, dan saya kira hari ini berbanding dengan hari pertama dan hari kedua, saya kira hari ini koordinasi antara agensi-agensi kerajaan terutamanya agak lancar berbanding dengan hari pertama, dan itu boleh dinampak daripada pergerakan kenderaan keluar masuk ke kawasan misi mencari dan menyelamat di Seksyen 25 terutamanya. Dan juga Umavati, sebelum ini ada laporan memberitahu bahawa sumbangan pakaian untuk mangsa banjir tidak lagi diperlukan di Taman Sri Muda. Jadi setakat ini adakah benar mereka masih lagi tidak perlukan pakaian, bentuk sumbangan pakaian itu, dan mungkin hanya tertumpu kepada makanan kering? Dan bagaimana agaknya pengedaran makanan itu dibuat? Adakah ia dilakukan dari satu rumah ke rumah ataupun bagaimana, Umavati? Benar Faris, saya kira pakaian tidak perlu lagi. Saya sendiri melihat di pusat pindaan sementara seolah-olah wujudnya dua bukit kecil. Banyak pakaian di mana orang sudah memerlukan mungkin mereka sudah mula memasuki rumah mereka kerana air semakin surut. Itu satu. Itu di pusat pembinaan sementara satu longkang di kawasan pusat pengoperasian tempat kita Umavati, mengenai rasanya agak tak jelas lah apa yang disampaikan oleh Umavati kerana mungkin di sana line-nya agak teruk. Mungkin kalau Umavati boleh kongsikan lagi sekali apa agaknya yang dilihat sendiri oleh Umavati. Adakah benar pakaian itu tidak diperlukan ketika ini? Mungkin bagaimana pula dengan pengedaran bentuk makanan kering itu dilakukan dari rumah ke rumah ke, ataupun bagaimana? Lagi sekali Umavati, tadi tak dengar sangat.
Benar Faris, apa yang dikatakan Faris itu benar kerana tinjauan saya di pusat pindaan sementara berhampiran sendiri saya dapat menyaksikan wujudnya dua longgokan seolah-olah bukit kecil, longgokan baju-baju yang disumbangkan oleh orang ramai, NGO dan sukarelawan itu sendiri. Dan saya kira longgokan itu tidak kehabisan, seolah-olah orang ramai sudah tidak mahu mengambil pakaian di situ. Satu, mungkin kerana mereka sudah mula memasuki kediaman mereka kerana air semakin surut sejak semalam. Itu satu. Tapi pemantauan saya sendiri, longgokan itu seolah-olah tidak kurang sejak 2-3 hari. Dan hari ini juga saya melihat satu lagi longgokan wujud di pusat pengoperasian bomba itu sendiri, sehinggalah salah seorang ahli majlis kerajaan tempatan ada memberitahu kepada saya kalau boleh minta orang ramai NGO supaya tidak lagi menghantar pakaian kerana di sini sudah lebih daripada mencukupi. Itu satu. Dan dari segi agihan makanan saya kira agak lancar, di mana saya sendiri menyaksikan banyak kementerian secara bergile-gile menghantar pack makanan. Pack makanan satu, dan saya juga melihat kotak yang berisi barangan kering seperti ikan bilis, cili dan barang-barang keperluan asas seperti beras, dan disumbangkan oleh bukan saja Kementerian Kesihatan, malah kementerian-kementerian lain dan agensi-agensi lain. Dan hari pertama sendiri saya menyaksikan berlakunya lebihan makanan sebab mungkin pada hari pertama saya tiba di sini tidak ada lagi koordinasi, di mana setiap orang datang memberi sumbangan, terus bawa makanan dan berjumpa dengan pegawai yang berkaitan memberitahu bahawa saya membawa 3 lori makanan. Dan perkara itu saya hanya berada di situ kira-kira dalam 1 jam dan saya sudah menyaksikan kira-kira 3 hingga 4 orang, dan jumlah makanan yang dibawa itu bukan dalam jumlah yang sedikit tapi dalam berlori-lori. Mungkin itu yang menjadi lambakan berlakunya lebihan makanan di PPS dan juga di pusat pengoperasian bomba, Waris. Dan juga Umar-Wati, sepanjang melakukan beberapa hari ini tinjauan yang dilakukan di Seri Muda, apa agaknya iktibar yang boleh diambil ataupun apa agaknya cabaran yang boleh diubah sebagai kaedah untuk ditambah baik dari segi kerja-kerja sukarelawan itu sendiri, Umar-Wati? Adakah lebih banyak penyampaian maklumat yang lebih tepat dan juga lebih jelas selepas ini? Mungkin saya kira mungkin penyampaian maklumat yang lebih tepat diperlukan, memandangkan ramai yang dan juga aset kementerian dan juga pihak penguasa keselamatan perlu digerakkan dengan lebih pantas, kerana apa yang saya akui apa yang dikatakan oleh pasukan penguat kuasa sebentar tadi, di mana kejadian ini di luar jangkaan, di mana mereka ada memasuki kawasan berkenaan ketika paras air mencecah paras lutut. Namun demikian ada penduduk yang mengatakan ini bukan suatu perkara yang baru untuk kami, dan sebaliknya kami sudah lali dengan perkara ini kerana perkara ini bukan pertama kali berlaku di Seksyen 25 terutamanya. Dan apabila pasukan penyelamat keluar dan masuk balik dalam 40 ke 1 jam kemudian dan mendapati air sudah menaiki paras pinggan, di mana orang ramai sukar untuk diselamatkan, dan itu belum kira rumah setingkat. Kalau rumah 2 tingkat mungkin orang ramai seperti orang di sini dia masih ada peluang untuk naik menyelamatkan diri di tingkat 2. Umar-Wati, saya ingin nak tanya juga, berdasarkan tinjauan Umar-Wati, adakah kerja-kerja bantuan ini ataupun sukarelawan ini dilakukan dalam masa 24 jam ataupun non-stop daripada pagi sampai ke malam? Dan juga adakah bagi Umar-Wati sendiri, bagaimana agaknya mereka ini cuba untuk pastikan tidak ada yang terlepas, kerana mungkin ada yang di antara mereka, adakah mereka ada lagi yang berada di pusat pemindahan sementara ataupun ada kebanyakan mereka yang sudah dapat masuk ke rumah masing-masing ketika ini, Umar-Wati? Berdasarkan tinjauan saya tiba di sini awal pukul 6.30 pagi, dan saya kira ada dua booth medical camp yang ditubuhkan oleh pasukan sukarelawan perubatan itu beroperasi selama 24 jam di kawasan ini. Dan booth-booth lain saya kira dibuka oleh orang persendirian dan juga NGO-NGO itu hanya kelihatan lebih kurang dalam pukul 9 dan ke atas. Itu satu. Dan pusat
pindaan sementara juga saya kira bilangan mangsa yang ditempatkan di situ agak berkurangan, kerana dari segi pack makanan yang saya nampak, saya kira pack makanan yang dihantar mulai menjadi banyak dan tinggal banyak sagi-baki di situ, dan saya difahamkan bahawa daripada salah seorang daripada boleh dikira orang yang menjaga pusat pindaan sementara itu, dia kata orang ramai sudah balik, so sebab itu bilangan pack makanan agak terlepas banyak di sini. Itu dan saya kira makanan di pusat pindaan sementara bukan calang-calang makanan ya. Saya sendiri pun akan pergi makan di situ kerana agak mewah juga makanan yang dihantar oleh agensi-agensi dan NGO di situ. Baik, saya kira itu saja perkongsian yang boleh dibawakan oleh Muhawati ketika ini dalam cerita yang mana banjir di Seri Muda ketika ini semakin surut. Namun apa yang dikongsikan oleh Muhawati, apa yang boleh kita lihat bagaimana operasi-operasi bantuan itu dilakukan, bagaimana koordinasi bantuan itu dijalankan, dan dikatakan oleh Muhawati juga sendiri tadi semuanya berjalan lancar, dan namun walaupun ada lebihan makanan, namun itu yang perlu dijadikan iktibar ketika kita berdepan dengan situasi seperti ini. Baik, saya kira itu saja untuk cerita jam ini. Saya Faris Daniel. Assalamualaikum dan salam hormat.